So, co-insurance adalah perkongsian bersama kerugian antara syarikat insurans dengan pemegang polisi. Dua benda yang berbeza. Deductible adalah jumlah yang kamu kena tanggung terlebih dahulu. Okey, jumlah yang kamu kena tanggung terlebih dahulu. Dan untuk co-insurance bermaksud kamu menanggung bersama. So mungkin nilai kamu adalah hampir sama ataupun mungkin syarikat insurans akan tanggung lebih banyak lah. Kita tengok situasi soalan. So untuk co-insurance ni ada dalam insurans harta dan juga ada di dalam insurans kesihatan. Perkongsian bersama kerugian ni ada dalam insurans harta dan juga insurans kesihatan. Kita tengok co-insurance, contoh soalan dia, ataupun kita tengok penerangan dia terlebih dahulu. So co-insurance untuk insurans harta adalah berkenaan dengan pemegang polisi perlu menginsurenskan hartanya pada suatu jumlah yang tertentu berdasarkan peratusan co-insurance yang ditetapkan oleh syarikat insurans daripada nilai boleh insurans harta tersebut. Okay, so ini adalah ayat. So apa yang cikgu boleh faham daripada ayat ni, dia kata pemegang polisi kamulah, orang yang ingin membeli polisi insurans, so perlu insuranskan kamu punya harta kepada nilai yang tertentu berdasarkan peratusan co-insurance yang telah pun ditetapkan oleh syarikat insurans. So kita tengoklah kepada latihan senang. So jika gagal penuhi, pemegang polisi perlu tanggung sebahagian kerugian bersama-sama syarikat insurans. So bagaimana kita nak tahu? Bagaimana mahu dapatkan pampasan penuh? So macam mana kamu nak dapatkan pampasan penuh? Bayaran penuh atas kerugian separuh yang kamu alami. Sebabkan co-insurance ni berkenaan dengan perkongsian bersama. Bermaksud separuh kamu tanggung, separuh lagi syarikat insurans tanggung. So bagaimana kamu nak dapat pampasan penuh yang syarikat insurans tanggung itulah? Berdasarkan kerugian yang telah pun kamu alami. So seharusnya kamu perlu insuranskan harta mengikut kepada peruntukan co-insurance yang telah ditetapkan oleh syarikat insurans lah. Sebelum kamu beli apa-apa polisi insurans, dalam tu kalau dia tetapkan co-insurance berapa banyak persen, sebanyak itu jugalah yang kamu kena bayar. So kalau kamu beli kurang daripada yang dia suruh kamu bayar, bermaksud kamu akan ada penalti nanti. Kita panggil sebagai penalti co-insurance. Kita akan tengok kemudian. So jumlah insurans yang harus dibeli adalah bersamaan dengan peratusan co-insurance darab dengan nilai boleh insurans harta. So ini adalah konsep. So kita akan tengok berkenaan dengan pengiraan. Sebelum tengok kepada pengiraan, kamu ada satu lagi table dekat bawah ni. Kalau tengok dalam buku teks kamu muka surat 87, ada nombor 1, nombor 2 dan nombor 3 dekat situ. So itu adalah berkenaan dengan pengiraan. Ciri-ciri sekiranya nilai yang ingin diinsuranskan itu sama dengan jumlah insurans yang harus kamu beli. So kalaulah syarikat insurans kata kamu kena beli RM150,000 dan kamu juga membeli dengan nilai yang sama. So pampasan kamu akan dapat berdasarkan pengiraan jumlah kerugian tolak dengan deductible lah. Tetapi sekiranya kamu disuruh untuk beli RM150,000 tetapi kamu membeli sebanyak RM100,000 sahaja dia punya polisi insurans, so inilah kamu punya rumus yang akan diguna pakai. Berdasarkan jumlah insurans yang telah dibeli, bermaksud RM100,000 bahagi dengan jumlah yang seharusnya dibeli iaitu RM150,000, so darab dengan jumlah kerugian tolak dengan deductible. Dan pastinya untuk nilai yang kamu beli ni, sepatutnya beli 150, tapi kamu beli 100,000 sahaja. Bermaksud mungkin kamu nak cari premium bulanan yang rendah lah. Sebab mungkin 150,000 ni mungkin nilai dia contoh 1,000 sebulan. Contoh, so mungkin kamu tak mampu 1,000 sebulan, kamu kurangkan sedikit. So kamu ambil yang RM100,000 ni mungkin dapat dalam RM800 sebulan. So kamu mampu bayar yang tu, so kamu ambil insurans banyak tu je lah. Tapi sekiranya berlaku apa-apa, inilah pampasan, kiraan pampasan yang akan diguna pakai dan pastinya ada penalti co-insurance lah.
Okay, dan sekiranya kerugian menyeluruh, jumlah insurans telah beli tolak dengan deductible. Okay, so ini adalah berkenaan dengan konsep. So kita nak tengok macam mana diaplikasikan konsep ini di dalam kehidupan seharian. Kita akan beralih kepada contoh yang keenam di muka surat 88. Okay, so mungkin nanti ada yang kurang faham, sepintas lalu cikgu explain, so macam biasalah. Cikgu akan upload dalam YouTube cikgu, so bolehlah kamu tengok semula. So berkenaan dengan contoh 6 muka surat 88 adalah berkenaan Encik Ismail yang mahu membeli insurans kebakaran untuk rumah dia. Okay, so ini adalah berkenaan dengan fire insurance. So dia nak beli insurans kebakaran untuk rumah dia. So nilai boleh insurans rumah tersebut, nilai yang boleh diinsuranskan iaitu RM350,000. Dan polisi insurans yang ingin dibeli mempunyai co-insurance 80%. Bermaksud dekat sini co-insurance dia 80%, 80% ini akan ditanggung oleh syarikat insurans lah. So 20% lagi kamu kena tanggung sendiri ataupun Encik Ismail kena tanggung sendiri. So sebab tu dia bagi tahu 80% co-insurance daripada nilai boleh diinsuranskan dan deductible sebanyak RM2,000. So hitung soalan kamu yang pertama, jumlah insurans yang harus dibeli. Okey, untuk rumah Encik Ismail, dan untuk yang B dia suruh kamu hitung rumah Encik Ismail telah pun terbakar, kerugian RM25,000, hitung pampasan yang akan diterima sekiranya dia beli pada jumlah yang sepatutnya ataupun dia beli dengan jumlah yang kurang daripada sepatutnya. Okay, dan kira penalti co-insurance. Dan untuk yang C, rumah Encik Ismail mengalami kerugian menyeluruh jika dia insuranskan rumahnya dengan RM200,000, hitung pampasan. Okay, so kita akan aplikasikan ketiga-tiga konsep pengiraan daripada muka surat 87 tadi, okay, ke dalam soalan contoh yang ke-6. Okay, kita nak tengok yang pertama, situasi yang pertama, jumlah insurans. Okay, so Encik Ismail tadi dia nak beli insurans untuk rumah dia, insurans kebakaran. So berapakah jumlah insurans yang harus dibeli ataupun yang perlu dibayar lah, okay, untuk oleh Encik Ismail untuk rumah dia. So untuk jumlah insurans yang harus dibeli, dia ada satu rumus yang telah pun diberi kepada kamu. Rumus ini juga berada di muka surat 87, iaitu jumlah insurans yang harus dibeli sama dengan peratusan co-insurance. So peratusan co-insurance tadi 80% darab dengan nilai boleh insurans harta. Okay, so nilai boleh insurans harta daripada soalan tadi ialah RM350,000, nilai yang boleh diinsurankan sahaja, bukan semua. Okay, so co-insurance 80%. Okay, so kamu teruskanlah dengan pengiraan, tak rumit sangat. So 80% untuk co-insurance darab dengan nilai insurans boleh harta, nilai boleh insurans harta, so dapatlah RM280,000. So bermaksud jumlah insurans yang patut dibeli oleh Encik Ismail, mungkin harga rumah dia RM350,000, tapi yang seharusnya ataupun yang hanya boleh dia bayar untuk insurans harta rumah dia hanyalah RM280,000 sahaja. Okay, berdasarkan 80% co-insurance, sebab yang selebihnya Encik Ismail perlu tanggung sendirilah. Okay, so RM35,000 tolak 350,000 tolak dengan RM280,000, so dapat satu nilai. So nilai itu perlu ditanggung sendiri oleh Encik Ismail, okay, iaitu 20% lagi. So rumah Encik Ismail terbakar dan kerugian RM25,000, hitung jumlah pampasan yang akan diterima sekiranya jumlah yang sekiranya insurans yang dibeli adalah jumlah yang sama. Okay, untuk soalan yang pertama ni adalah berkenaan dengan nilai yang sama. Bermaksud dia membayar, okay, dia ambil insurans sebanyak RM280,000 lah, nilai yang sama dengan jumlah yang seharusnya dia beli. Itu maksud soalan. Okay. So untuk pengiraan yang pertama ni, kita akan tengok daripada lajur yang pertama ataupun baris yang pertama. So sekiranya nilai dia adalah sama, so rumus dia adalah jumlah kerugian tolak dengan deductible. So jumlah kerugian adalah RM25,000.
Okay, 25,000 kerugian dia, dan deductible tadi ialah RM2,000. So mana nilai deductible lah. Okay, nilai deductible kamu ialah RM2,000. So itulah pengiraan dia. Okay, so kamu akan dapat pampasan RM23,000 ataupun Cik Ismail ni akan dapat pampasan sebanyak RM23,000. RM2,000 lagi perlu ditanggung sendiri. Okay, sekiranya dia bayar ataupun dia membeli polisi insurans yang sama dengan nilai yang sepatutnya dia belilah, RM280,000. So inilah formula dia. So untuk yang nombor 2 ni, dia kata dia hanya beli RM150,000. Sepatutnya yang dicadangkan RM280,000, tetapi dia hanya mampu untuk mengambil polisi RM150,000 sahaja. So apa yang akan berlaku? Jumlah insurans yang telah dia beli, iaitu RM150,000, dibahagikanlah dengan jumlah insurans yang harus dibeli, iaitu RM280,000. So darablah dengan kerugian iaitu RM25,000. So tolaklah dengan deductible, iaitu RM2,000. So dapatlah pampasan yang akan Encik Ismail ni dapat, iaitu RM11,392.86. Dan untuk kes yang kedua ini ada penalty co-insurance. Okay, cuma untuk penalty co-insurance ni, apa yang cikgu dapat feedback ataupun daripada pembacaan cikgu, untuk buku teks muka surat 88, contoh yang ke-6 berkenaan dengan penalty co-insurance, kita tangguhkanlah terlebih dahulu, sebab pada cikgu rasa macam ada sedikit kesilapan di dalam buku teks kamu tu. Tapi tak apa, nanti cikgu akan bagi tahu semula kepada kamu berkenaan dengan pengiraan penalty co-insurance yang sebenar, ataupun nanti kita akan tengok daripada soalan-soalan yang lain berkenaan dengan pengiraan penalty co-insurance. Berapakah penalty yang dikenakan sebenarnya? Sebab pampasan yang didapat adalah RM11,392.86. Tapi penalti yang ditanggung oleh Encik Ismail, pengiraan dia tidak berapa jelas. Okay, nanti cikgu akan pergi semula untuk penalti co-insurance. Dan untuk yang C tadi, dia kata sekiranya rumah Encik Ismail mengalami kerugian menyeluruh, mungkin terbakar keseluruhan lah. Okay, so jika diinsurансkan rumahnya dengan RM200,000 sahaja, sepatutnya tadi RM280,000 yang sepatutnya dia beli. So kali ini dia hanya insuranskan sebanyak RM200,000 sahaja. So untuk kerugian menyeluruh, kamu akan tengok daripada yang dalam teks kamu tu nombor 3 lah. So rumus dia adalah jumlah insurans telah beli tolak dengan deductible. So insurans yang dia dah beli RM200,000. So deductible RM2,000. So dia akan dapat pampasan sebanyak RM198,000. Dan kalau ikutkan Encik Ismail ni sebenarnya, dia mungkin nak berjimat. Okay, dia mungkin nak berjimat sebanyak RM80,000. Okay, sebab itulah dia sepatutnya beli yang RM280,000. Okay, tapi dia beli yang RM200,000 sahaja. Sama ada dia nak berjimat ataupun mungkin itulah dia punya kewangan yang ada. Okay, so dia dapat pampasan RM198,000. Dan rumah dia adalah RM350,000. Rumah asal yang telah diberi dalam soalan tadi, harga rumah dia, harga nilai boleh insurans rumah itu adalah RM350,000. So harga rumah RM350,000, rumah dia telah terbakar sepenuhnya. So dia dapat pampasan sebanyak RM198,000 sahaja. So dia kena tanggung sendiri RM152,000. Okay, untuk dapatkan harga rumah dia balik lah. So dia kena tanggung sendiri RM152,000 kalau dia ambil insurans RM200,000. Kalaulah dia ambil insurans yang RM280,000, bermaksud dia ambil polisi yang sememangnya disarankan oleh pihak insurans. Okay, jika dia beli RM280,000, so dia akan dapat pampasan RM278,000. So mana cikgu dapat 278 ni adalah daripada rumus ni lah. Okay, kalau dia beli nilai yang sama, so jumlah kerugian tolak dengan deductible sahaja. So jumlah kerugian, kalau ikutkan jumlah kerugian tadi,
280,000, sorry, mana seharusnya nilai dia kena tolak dengan deductible lah, senang. Tolaklah dengan deductible, so dapatlah RM278,000 dan jumlah harga rumah dia RM350,000, so dia kena tanggung nilai yang lebih kecil lah. So kamu sebenarnya boleh nampak mungkin ada gunanya berjimat, ada gunanya mungkin tak seharusnya berjimat. So kalau macam ni, kita pun mungkin tak minta rumah terbakar sepenuhnya, mengalami kerugian menyeluruh, tapi manakala mula dia nak berjimat RM80,000, so dia dah kena tanggung nilai yang lebih banyak berbanding kalau dia beri nilai yang sepatutnya, so dia akan dapat bayaran pampasan yang tinggi dan juga dia kena tanggung nilai yang lebih kecil. So untuk co-insurance harta, inilah dia. Co-insurance, kalau ikutkan dalam kes ini tadi, co-insurance dia adalah 80%. Co-insurance dia adalah 80% untuk soalan ni tadi. 80 adalah syarikat insurans, 20 adalah tanggungan Encik Ismail sendiri. So cikgu harap serba sedikit kamu boleh nampak untuk contoh yang ke-6. A few moments later. Kita nak pergi kepada co-insurance kesihatan. Co-insurance, insurans kesihatan, muka surat 88 juga. So untuk tadi kita dah tengok insurans harta, so kali ni kita nak tengok dalam konteks kesihatan. So untuk kesihatan, pemegang polisi dikehendaki menanggung sebahagian, masih lagi sama, menanggung sebahagian daripada kos perubatan yang dilindungi kontrak mengikut suatu kadar yang dipersetujui selepas mengambil kira peruntukan deductible jika ada. So untuk yang kes ni sebenarnya insurans harta dan juga co-insurance harta dengan co-insurance kesihatan, bendanya lebih kurang sama. Dia bermain dengan peratus. Bermain dengan peratus. Macam tadi bermain dengan 80-20. So untuk co-insurance kesihatan juga sama sebenarnya. Cuma mungkin pengiraan dia ada sedikit perbezaan, tapi pada cikgu tengok lebih kurang sahaja. Cuma kamu kena tahulah mana satu co-insurance harta, co-insurance kesihatan. Kena tahu beza daripada contoh yang dia akan bagi. So untuk macam kes ini, contoh cikgu ambil 80-20. So bermaksud 80 ini adalah kos yang akan ditanggung oleh syarikat insurans. So 20% ini akan ditanggung oleh pemegang polisi, yang samalah macam tadi, iaitu 80% kalau rumah terbakar tadi untuk Encik Ismail. So 80-20, so dia akan bagi dalam konteks co-insurance dalam bentuk peratus. Dan kita akan tengok contoh yang terakhir, iaitu contoh yang ke-7, muka surat 89. So contoh ni cikgu tak nak tekankan terlalu lama sebab kamu dah pun tengok dalam ulang kaji. Kamu juga dah tengok cara penyelesaian dalam sesi YouTube live hari itu berkenaan dengan Puan Chen ni, yang mana dia mengambil polisi insurans perubatan deductible RM500 dan dia ada peratusan co-insurance 75-25. So kalau ikutkan kos yang dia tanggung, dia suruh kira kos yang ditanggung oleh syarikat insurans dan juga Puan Chen sendiri jika kos yang dia ambil ataupun insurans yang diambil berjumlah RM20,600. So kos perubatan selepas deductible. So nak tak nak cikgu dah kata sekiranya ada deductible, kena tolak deductible terlebih dahulu. So daripada nilai polisi yang diambil, so RM20,600 tolaklah dengan deductible. So inilah kos yang sebenar selepas deductible, RM20,100. So daripada RM20,100 inilah kita akan ambil pecahan 75 untuk syarikat insurans, 25 untuk Puan Chen. So kos yang akan ditanggung oleh syarikat insurans adalah 75%, bermaksud 75/100 darab dengan kos perubatan selepas deductible, iaitu RM20,100, bermaksud syarikat insurans akan menanggung sebanyak RM15,075, dan untuk Puan Chen dia akan menanggung 25%, 25/100 darab dengan RM20,100. So Puan Chen akan tanggung RM5,025, tapi jangan lupa Puan Chen dia ada deductible RM500. Deductible ni
seharusnya juga ditanggung oleh Puan Chen, sebab dia dah, kamu nampak dekat sini dia tolak bermaksud Puan Chen dah bayar RM500 terlebih dahulu. So bermaksud RM500 ini adalah atas tanggungan Puan Chen lah. So kerugian ataupun kos yang Puan Chen tanggung sebenarnya 25% daripada co-insurance dan juga RM500 daripada nilai tidak tiba. So dia menjadikan nilai RM5,525 kos yang ditanggung oleh Puan Chen. Okey, jam kita dah 10 suku dan ini yang terakhir, tadi contoh yang terakhir. So ini adalah slide yang terakhir, panduan membuat pilihan insurans yang terbaik. So ada 4 panduan dekat situ. Yang pertama, ketahuilah jumlah perlindungan yang kamu perlukan. Okay, kena tahu jumlah berapa banyak perlindungan yang kamu perlukan. So buatlah penilaian berdasarkan kemampuan diri sendiri. Okay, kemampuan berapa bulanan yang kamu boleh bayar dan risiko yang akan kamu hadapi. Mungkin dari segi risiko pekerjaan, harta ataupun kesihatan. So kesihatan ni contoh macam kesihatan merokok atau tidak lah. So contoh macam tu. So kamu tengok jumlah perlindungan yang kamu perlukan. Dan yang kedua adalah bandingkan kadar premium dan manfaat insurans. So bandingkan insurans yang kamu nak beli tu syarikat insurans A dengan syarikat insurans B, ataupun mungkin dalam syarikat yang sama. Tengoklah kadar-kadar ataupun polisi-polisi yang ditawarkan kepada kamu. So buatlah perbandingan. So kadar premium dan manfaat insurans, tengoklah apa yang ditawarkan kepada kamu. Buatlah perbandingan dengan pelbagai syarikat insurans. Dan juga manfaat yang akan kamu perolehi dan juga perlindungan yang ditawarkan. So untuk yang ketiga, fahami skop perlindungan, terma dan syarat polisi. So inilah yang biasanya orang malas nak baca. Sebab kalau ikutkan sebelum kamu melanggan ataupun mengambil insurans, kamu kena tanda tangan. Sebelum kamu tanda tangan borang, kamu kena baca dia punya polisi. Polisi inilah yang setahu cikgu dalam bahasa Inggeris. Cikgu sendiri pun hari itu baca sepintas lalu, yang mana tak faham kita tanya. Tapi orang kata seelok-eloknya sebelum kamu tanda tangan borang polisi insurans yang kamu nak ambil, fahamilah terlebih dahulu apakah perlindungan yang akan kamu dapat, terma dan juga syarat yang ada di dalam polisi tersebut. Dan yang terakhir, elakkan perlindungan yang tidak perlu. Elakkan kamu punya pembaziran lah. So kalau ikutkan, mungkin kamu tak perlukan perlindungan dekat situ, so tak perlulah kamu nak ambil. So ambillah perlindungan yang perlu sahaja dan tidak terpengaruh dengan promosi yang mungkin membebankan bayaran bulanan. Ialah kamu ambil insurans dan kamu mungkin terpengaruh dengan ejen insurans tu. Dia kata, okey, kalau encik tambah ini, perlindungan dia macam ni. So tambah lagi yang ni, so perlindungan dia macam ni. So kalau kamu rasa ianya akan membebankan kamu, so tak perlulah kamu tambah. Elakkan perlindungan yang tidak perlu. So 4 ini adalah tips untuk kamu membuat pilihan insurans yang terbaik. Okay, so habis kalau ikutkan. Cikgu, panduan ni boleh keluar. Okay. Sebab cikgu tengok soalan tak jumpa lagi. Kebanyakannya adalah berkenaan dengan berkenaan dengan pengiraan. Mathematics is about calculation. So untuk pengiraan yang banyak biasanya keluar, so konsep-konsep macam ni cukuplah sekadar kamu tahu. Maksudnya nanti kalaulah keluar, dia kata nyatakan 2 panduan memilih insurans yang terbaik. So nyatakan 2, ada 2 markah. So kamu ambil lah kata kunci dan kamu elaborate lah. Okay, huraikanlah dalam ayat kamu yang tersendiri. Cikgu rasa tak susah pun untuk benda ni. Okay, so tahu jumlah perlindungan, bandingkan, faham apa skop yang ada dan elakkan pembaziran. Okay, elakkan perlindungan yang tidak perlu. So 4 perkara ni seelok-eloknya tahulah. Kalau tak nak hafal pun cukup sekadar ilmu untuk kamu juga. Okay, berkenaan dengan insurans ni. Ilmu untuk kamu nanti kamu nak ambil insurans. Jadi, jangan lupa untuk like sebagai tanda anda memperoleh ilmu daripada tontonan ini. Tinggalkan komen untuk sebarang penambahbaikan dan seterusnya subscribe untuk tidak ketinggalan
video-video yang baru. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.